Okey, kita sambung balik. Video yang saya bagi kemarin tu tak habis lagi. Kita dah belajar berkaitan dengan graf sesaran lawan masa dan graf halaju lawan masa. Okey. So untuk hari ni video ni tak panjang mana. Tak tahulah, mungkin 15 minit juga kot. Okey. So berkaitan dengan graf pecutan lawan masa. Okey, graf pecutan lawan masa ni mudah. Sebab apa saya kata mudah? Sebab dia cuma ada 3 sahaja. So kalau awak tengok dekat buku teks awak tu muka surat apa? Muka surat apalah? Okey, muka surat 37. Okey. Ada 3 sahaja yang awak perlu tahu. Okey, 1, 2, 3. Sama lah yang label 3. Label tu sebenarnya 4 sebenarnya. Okey. Yang pertama sekali adalah, okey, kod mana pun sama. Awak kena tulis paksi Y awak pecutan. Okey, A, MS negatif 2. Okey, paksi S awak adalah masa T lawan S. T stroke S. Okey, kosong tak ada apa-apa garis. Kalau ada pun garis dekat sini, nampak ni, yang warna merah ni. Ni menandakan objek itu mengalami pecutan sifar. So, tak ada pecutan. Tak ada pecutan ni, dia ada 2 keadaan. Yang pertama, objek itu tak bergerak. Yang kedua, objek itu bergerak tetapi dengan halaju seragam. Ni, dengan graf ni. Berpasang dengan graf ni. Okey, ini adalah halaju seragam ataupun halaju mala. Okey, yang ini adalah pecutan sifar. Senang je, pecutan sifar maksudnya dia garis graf awak tu berada pada paksi X. Okey, boleh nak? Okey, tak payah lukis kot ni lah, mudah je. Okey, yang seterusnya. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey. Ini adalah halaju bertambah. Maksudnya, bila halaju bertambah, objek itu mengalami pecutan seragam. Maksud dia apa tau? Pada saat pertama, halaju dia 10. Contohlah. Pada saat kedua, halaju dia 20. Pada saat ketiga, halaju dia 30. Maksudnya berlaku pertambahan halaju. Okey, objek itu dikatakan mengalami pecutan seragam. No? Okey. Objek itu mengalami pecutan seragam. Dan garis ini berada di atas paksi X awak. Maksudnya nilai bagi Y tu, nilai bagi pecutan tu adalah positif. Okey, ada satu lagi graf. Saya pun tak pasti kenapa dia tak tunjukkan dekat sini. Okey, saya lukis ni. Okey, paksi awak. EMS negatif 2. Sini T saat. Okey, garis awak tu kita buat kali lain. Garis awak tu berada dekat sini. Ini kita katakan ini gerakan ini kita katakan dia mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan. Maksud dia apa? Maksudnya halaju dia semakin berkurang. Dia mengalami nyah pecutan. Nilai Y awak tu adalah negatif. Dia berada di bawah pada paksi X. Ini dikatakan sebagai nyah pecutan. Okey, kalau silibus lama ada benda ni. Silibus baru saya pun tak sure kenapa dia tak ada. Mungkin dia nak pemudahkan ke apa, saya tak sure lah. Okey, cuma untuk silibus baru ni dia ada pertambahan satu lagi. Objek bergerak dengan pecutan bertambah. Ini pecutan seragam. No, ini pecutan seragam. Ini halaju seragam. Okey. So, bila garis lurus ni, maksud dia halaju seragam. Yang ini pecutan seragam. Kalau graf sesaran lawan masa ni, objek pegol lah. Jangan bagi kata sesaran seragam pula. Okey.
Yang ini adalah objek bergerak dengan pecutan bertambah. Kita tengok situasi kita akan jumpa lah. Macam mana yang dikatakan sebagai pecutan bertambah. Okey. Boleh faham dah ni? No? Okey. Kalau kita buat graf. Okey. Kita buat graf ni, kita buat perkaitan antara graf. Contohnya macam ni. Kalau kita buat graf. Okey, contohlah kita bahagi kepada 3. Okey lah. Kita bahagi kepada 3. Okey. Kita bahagi kepada 3. Satu ni adalah graf sesaran masa. Satu ni halaju masa. Satu ni pecutan masa. Okey. Nak tengok perkaitan noh. Okey. Yang pertama graf sesaran lawan masa. Sesaran lawan masa. Okey. Graf yang macam ni. Okey, apa maksud ni? Maksud dia objek tu pegun. Objek tu tak bergerak. Kalau kita tafsirkan graf sesaran lawan masa bagi objek yang pegun, kita lukis untuk graf halaju lawan masa. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Kenapa hilang? Okey. Dia akan jadi macam ni. Kalau kita lukis pula untuk graf pecutan, elek, tak ada nilai. No? Pecutan sifar lah. Sebab apa pecutan sifar? Sebab dia tak bergerak. So, bila dia tak bergerak, maksudnya sifar lah. No? Tak ada pecutan lah. Okey. Ini kalau kita lukis perkaitan. Okey. Antara 3 graf ni. Okey. Yang kedua. Okey. Kita buat yang kedua pula. Okey. Kita buat highlight sikit sini. Okey. Allah. Sana. Pen ni susah sikit nak pakai. Okey. Yang kedua. Kita lukis graf sesaran lawan masa. Sesaran masa no? Okey. Ini. Apa maksud gerakan ini? Gerakan ini membawa maksud dia mengalami halaju seragam. Okey. So, kalau kita lukis untuk graf halaju lawan masa, dia akan jadi macam ni. Kalau kita lukis graf pecutan, dia akan jadi. Awak kena tulis noh. Yang ini kena tulis noh. Saya tak tulis lah semua noh. Dia akan jadi. Kalau kita lukis graf pecutan, soalah. Ini hijau, ungu. Okey. Dia akan jadi kosong. Sama macam tadi lah kosong. Okey, itu berkaitan dia. Okey. Yang seterusnya. Kalau kita lukis. Sikit lah. Kalau kita lukis. Yang macam ni pula. Wah. Abok ya. Ini graf sesaran lah. Lukis. Apa ni maksud dia? Maksud dia mengalami halaju bertambah. Halaju bertambah. So, bila halaju bertambah, kalau kita lukis graf halaju lawan masa, dia akan jadi macam ni. Halaju bertambah, no? Kalau kita lukis graf pecutan, dia akan jadi macam ni. So, halaju bertambah, maksud dia ada berlaku perubahan halaju. Dia ada berlaku pertambahan halaju. So, bila berlaku pertambahan halaju, maksudnya adalah nilai pecutan dia. So, dia mengalami pecutan seragam. Okey, senang Okey, yang terakhir, graf yang macam ni. Okey, ni membawa maksud apa? Halaju dia semakin berkurang. So, bila halaju semakin berkurang, apa graf pecutan buat? Okey, dia akan berlakunya nyah pecutan. So, nyah pecutan, nilai pecutan awak akan negatif. So, bila negatif, nilai dia akan berada di bawah pada paksi
X awak. Okey, boleh no? Kalau siapa-siapa rajin boleh buat lukisan balik. Boleh buat lukisan balik. Ni, perkaitan ni. Yang saya lukis tu cantik lah. Saya nak bagi awak tak boleh lah. Sebab saya pakai pen ni no. Saya pakai drawing tablet. Tak apa-apa nak cantik lah. Okey. So, okey, selesai lah kita berkaitan dengan graf gerakan. Okey. So, ada satu benda lagi yang awak perlu tahu berkaitan dengan graf gerakan. Okey. Dalam graf gerakan, kebanyakan kita akan kaji adalah berkaitan dengan graf halaju. Kebanyakan soalan pun akan berkisar berkaitan dengan graf halaju lawan masa. Sebab daripada graf halaju lawan masa ni, banyak benda kita boleh cari. Okey. Contoh Okey. Graf halaju, graf masa. Katakanlah awak ada satu gerakan yang macam ni. Okey, ni membawa maksud apa? Membawa maksud objek itu bergerak dengan halaju seragam. Okey. Daripada graf awak ni, dua benda kita boleh dapat. Yang pertama sekali kita boleh cari dia punya kecerunan ataupun M. Yang kedua awak boleh cari luas di bawah graf. Luas di bawah graf ni maksudnya graf awak ni luas kat bawah ni. Okey. Dua-dua kuantiti ni memberi maksud yang berbeza. Okey, contoh kecerunan lah. Okey, awak tahu dalam mat M equal to Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Betul? Kalau kecerunan. So, secara umumnya kita tahulah nilai Y bahagi dengan nilai X. Okey. So, dekat paksi Y awak adalah MS negatif 1. So, dia akan jadi MS negatif 1. Paksi X awak adalah S. So, M per S bahagi dengan S. So, awak akan dapat jawapan dia MS negatif 2. So, MS negatif 2 ni, kalau kita rujuk balik apa benda yang kita belajar, ini merupakan unit bagi pecutan. So, kalau awak cari kecerunan graf ni, maksudnya awak dah dapat nilai pecutan bagi objek awak. Okey, boleh faham no? Kalau kita cari kecerunan bagi graf halaju, awak akan dapat nilai pecutan. Okey, satu lagi adalah nilai bagi luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf tu apa benda? Okey, katakanlah awak ada satu graf, awak nak cari luas ni. Luas ni. Kita tahu kalau luas segitiga adalah setengah darab panjang darab lebar awak. Okey, katakanlah panjang awak ni. So, setengah darab paksi X awak darab paksi Y awak. X darab Y. X awak adalah saat. Y awak adalah meter per saat. Pasal tak? X awak adalah saat. Y awak adalah meter per saat. So, kalau kita darabkan dia, dia akan jadi S potong S dan dapat jawapan dia adalah M. M ni adalah unit bagi meter. Meter adalah unit bagi panjang atau untuk kes kita ni adalah sesaran. So, kalau awak cari luas di bawah graf, bagi graf halaju lawan masa, awak akan dapat nilai dan nilai itu diwakili oleh sesaran. So, kecerunan diwakili oleh pecutan, luas diwakili oleh sesaran. Okey, boleh faham no? Okey, dekat 15 minit lagi. Okey. So, selesai yang itu, sekejap kita akan bincangkan berkaitan dengan contoh-contoh soalan. No? Sekejap saya akan buat video satu lagi. Kita akan bincang berkaitan dengan contoh soalan. Okey.